sama-sama kita membincangkan uh, siri yang ke-48, wacana ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Dan alhamdulillah, seperti biasa, kuliah kita malam ini dibawakan melalui streaman audio Facebook dan juga platform Zoom oleh Akademi Tadabbur Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung daripada masih lagi dalam surah Al-Ahzab. Untuk malam ini kita akan lihat ayat 53. Surah Al-Ahzab yang dapat kita berikan tajuknya sebagai adab dan sopan santun dalam kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila kita membelak lembaran Al-Quran, bila kita buka ayat ini, kita akan dapati tentang apa dia? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'dzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza tumi'tum fantashiru wala musta'nisina li hadis inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalika atahharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Shadaqallahul 'azim. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 53, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kamu masuk dalam rumah-rumah Nabi. Disebutkan perkataan buyut jamak daripada perkataan bait. Kan, jangan kamu memasuki rumah-rumah Nabi illa an yu'zana lakum, kecuali ataupun melainkan bila kamu diizinkan untuk makan. An yu'zana lakum ila ta'amin, maknanya dijemput makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak makanannya, tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila selesai makan keluarlah tanpa asyik memanjangkan percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi malu kepadamu, yakni untuk menyuruh kamu keluar. Dan Allah tidak malu, yakni menerangkan yang benar apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, iaitu isteri-isteri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh bagi kamu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula mengahwini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah baginda wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bila kita buka ayat ini, kalau kita buka perbincangan ayat ini, kita akan dapati bahawa kebanyakannya menyentuh ataupun berkisar tentang ayat hijab, kan, iaitu perihal menutup aurat lah, bahasa kita lebih kurang. Baik, kita tengok perbincangan. Ayat 53 surah Al-Ahzab ini dikenali sebagai ayat hijab. Dalam surah An-Nur kan ada beberapa ayat yang menyentuh berkenaan dengan hijab ini. Baik, jadi termasuklah ayat ini kerana ia merupakan ayat pertama yang berulang kali diturunkan tentang hijab yang dikenakan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam kepada isteri-isterinya dan juga kepada wanita muslimat yang lain. Baik. Surah Al-Ahzab ini menuntut wanita yang beriman apabila keluar dari rumah menutup muka dan perhiasan mereka. Sebab kita tahu perbincangan tentang aurat wanita polemik, kan? Sebahagian daripada Muslim yang sekular liberal dan dia punya apa panggil NGO dia, pertubuhan dia, kan? Jadi ada individu dia di Malaysia pun ada, dan di negara serantau pun ada, apatah lagi di pihak antarabangsa, baik di Middle East ataupun juga di Eropah sana, ada tokoh-tokoh feminis, kan, yang memperjuangkan hak asasi manusia dan yang sewaktu dengannya. Baik, balik semula kepada cerita kita. Menuntut wanita beriman bila keluar dari rumah tutup muka dan perhiasan mereka. Dan kita fahamlah bahawa ilmu sedia ada pada kita, kan, yang aurat wanita itu, kan, semua sekali kecuali muka dan telapak tangan. Baik, ini kerana masyarakat Islam pada masa itu masih belum sempurna akan kebersihan dan kesuciannya, lantaran masih terdapat sebilangan munafikin dan juga musyrikin yang masih belum memeluk Islam. Ini perkara biasalah, kan, masa hayat Nabi SAW pun, bukan setakat era Mekah, malah di era Madinah pun masih ada lagi golongan munafik dan juga golongan musyrikin yang tidak mahu memeluk Islam, kan? Yang musyrik, yang munafik itu Islamlah, tapi menzahirkan keislaman sedangkan hakikatnya tidak. Baik, menurut Imam Al-Hafiz Ibn Katsir, ayat ini berkaitan dengan etika menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengenai hijab yang mengandungi beberapa hukum dan adab. Baik, kita tengok bahagian pertama. Kalau kita refer kepada ayat tadi, kan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, jangan kamu masuk, kalau bahasa mudah kita panggil, jangan kamu masuk rumah-rumah Nabi setelah mendapat keizinan. Kan, setelah mendapat keizinan, barulah umat Islam boleh masuk, kan? Baik. Jadi ayat ini merupakan larangan kepada orang yang beriman untuk masuk rumah Nabi tanpa izin. Okay, yang pertama ialah larangan, kan? Yang kedua ialah rumah-rumah. Sebab kita maklum bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai ramai isteri, kan? Jadi isteri-isteri itu ditempatkan pada setiap rumah. Maknanya kalau kita kata 9 isteri, okey, artinya ada 9 buah rumah di sekeliling Masjid Nabawi itu, kan? Di sekeliling Masjid Nabawi itu. Baik, jadi tak boleh nak masuk secara sembrono, kan? Kena dapat izin daripada tuannya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana antara amalan yang mereka lakukan pada zaman jahiliah dahulu dan juga pada zaman awal Islam, jadi seolah-olah boleh masuk pergi marilah, kan? Boleh masuk pergi mari sehingga Allah merasa cemburu kepada umat ini. Maknanya jenis tak kisah, kan? Jenis tak kisah, walhal setiap rumah ini dan tuan rumah serta ahli keluarganya dia ada privasi. Kan, bayangkan kalau berlaku kepada kita. Dan dengan keadaan pula rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang nak kata kecil ke, yang serba sederhana, kan? Kalau rumah besar, contohlah, kan, rumah besar ni mungkin tak jadi masalah lah. Apatah lagi rumah wakil rakyat. Tak, sekarang ni musim kempen pilihan raya, kan? Jadi saya perhati tengoklah, ada jiran saya, jiran seberang taman lah, kan? Masa sekolah menengah dulu. Jadi wakil rakyat, kan? Memang boleh kata sepanjang masa orang ada rumah dia. Artinya biskut, orang panggil apa, biskut mayak tu, kan? Dengan air panah ke, dengan air
apa mineral kan dan sebagainya tadi sentiasa ada mana okey di ruang tamu, mana di luar lah, di koridor, dia tak masuk dalam. Kan dia tak masuk dalam. Kalau dalam konteks hari ni mungkin sebahagian daripada pemimpin kita ni dia dah allocate dah tempat yang mana rakyat jelata okey boleh pergi. Kan ada lah tempat berkumpul tapi tak masuk dalam rumah yang mana ia tidak mengganggu urusan ahli keluarga. Kan? Baik. Yang ini ialah masuk dalam rumah. Kan? Baik. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu hal ini dalam Quran. Kan? Ini merupakan pemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga kan kalau kita refer tadilah ayat illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghaira nazirina inah. Baik, melainkan kamu diizinkan untuk makan. Tanpa tunggu waktu masak makanan, yakni jangan kamu tunggu makanan ketika dimasak sehingga hampir matang ataupun hampir masak, okey barulah masuk. Dia begini tuan-tuan, kalau kita tengok kepada sebab nuzul lah kan, kalau kita tengok kepada sebab nuzul dan kita alihkan juga dari sudut realiti kita masyarakat ni, orang kampung, orang kebanyakan pun mereka nak makan kat mana? Rumah pembesar di kampung mereka, contohlah kan. Jadi begitulah juga dengan tahap ekonomi, status kehidupan. Jadi walaupun orang Arab dia tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukannya ada harta pun kan masa di Madinah, tapi nak makan juga kerana makanilah makanan yang disumbangkan masa ada lah, kalau masa tak ada tak kan, sehingga sebiji tamar pun dipotong dua, dibelah dua. Baik. Jadi artinya mereka tunggu. Mereka tunggu bab kata Ibn Abbas di sini beberapa orang mukmin menunggu-nunggu dalam erti kata melebihi keperluan. Dah makan dah kat rumah. Maknanya kalau kita kata hari ni perut kita dah kenyang dah. Kan, tapi pergi juga pasal apa? Mungkin ada sebab-sebab tertentu lah, dan apatah lagi ia di rumah Nabi SAW. Jadi bagi masyarakat Madinah kan, terutama dalam kalangan sahabat sendiri, sudah tentulah mereka nak pasal apa? Di sana ada barakah, ada keberkatan. Kan waktu makan Nabi. Lalu mereka masuk kan, jumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum makanan sampai ataupun dihidangkan. Dia tuan-tuan apa maklumlah, tuan-tuan pernah tengok replika rumah Nabi kan, yang serba sederhana. Makan bersila. Kalau rumah kita ini ada ruang tamu kan, ada meja makan paling tidak pun yang kecil kan, yang muat berapa 4 orang barangkali kan, ataupun 6. Baik, jadi setelah itu mereka makan. Bila mereka makan kan, dan mereka tak keluar, maka Nabi SAW rasa rimas ada kan. Nabi pun rasa rimas, bukan tak suka dengan datangnya sahabat ini kan, sahabat mana sama ada daripada luar kan, ataupun orang Badui dan sebagainya lah kan. Jadi Nabi rasa rimas, rasa terganggu dengan kedatangan mereka. Lalu turunlah ayat yang kita bacakan tadi. Maknanya Allah tegur direct kepada allazina amanu, jangan kamu masuk rumah-rumah Nabi melainkan kamu dah dapat izin ataupun dapat jemputan untuk makan. Dan bila lepas makan, okey, keluar. Kan, bila lepas makan nak sembang pun barangkali sepatah dua kan, sekadar berbahasa basi kan, dengan Nabi SAW. Dalam konteks kita hari ini pun adalah sama kan, kita pergi ziarah tuan rumah, okay, apabila dah dihidangkan makanan ataupun air saja, air bujang saja ke kan, cukuplah sekadar berapa kan, kita dah bajet dah 30 minit ke 40 minit ke 1 jam ke, tengok kepada siapa orang yang kita ziarahi tadi kan, dan juga atas kekerapan dan seumpamanya lah kan, dan kita yang dapat merasakannya. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, ayat ini juga mengajar kepada kita akan adab bermasyarakat sesama kita. Maknanya kalau kita mendatangi rumah orang pada waktu makan, agak-agaknya macam mana tuan-tuan? Kan? Agak-agaknya macam mana? Kita letak diri kita pada dua pihak. Yang pertama, kita selaku tuan rumah.
Kan kita rasa ala orang datang rumah kita pukul 12.30 ataupun pukul 1, contohlah kan, time makan kan. Jadi hari itu makan hanya sekadar saja. Contohlah sama ada kita masak kan ataupun kita beli makanan seadanya, secukup-cukupnya untuk ahli keluarga kita. Kan. Jadi bila ada orang datang, kalau seorang dua tu barangkali tak apalah kan. Jadi bila dah ramai, fahamlah kan, kalau duduk dalam kita kata kalau kita ni pula sebagai pemimpin, orang datang, okey satu kereta, dua kereta dalam 5-10 orang, jenuh juga kita. Kan? Jadi kita pun sebab salah. Selaku tuan rumah nak hidangkan benda itu saja yang ada. Kan? Tak hidangkan aku pula biasalah mulut manusia. Dan yang kedua ialah dari sudut kita selaku tamu, adakah wajar untuk kita bertamu pada masa itu? Kan? Dalam konteks dulu, kini dan selamanya. Hari ini, mungkin lain ceritanya. Kita WhatsApp pada tuan rumah, kita dah call pada tuan rumah, ada janji temu, okey saya nak datang. Kami nak datang pukul berapa. Kalau dia kata okey, datang okey makan tengah hari sinilah kan. Rumah dia contohlah kan. Kita pun tengok keadaan lah sama ada kita nak terima ataupun tidak. Dan trend hari ini mungkin berbeza. Kalau nak jumpa saudara, okey jom kita keluar pergi makan kat restoran dan pelbagai lagi lah dengan perubahan dan perkembangan zaman. Jadi balik dalam konteks Nabi ni kan. Jadi sebab salah. Maka bagi kita pun tadilah elakkanlah bertamu pada waktu makan kerana tuan rumah tak jemput kita, lainlah dia jemput tak. Kalau tidak dia jemput kita untuk masuk dan makan bersama-sama. Memang dia akan jemput kita kalau kita sampailah pukul 1 contohlah kan. Ataupun 12.30 okey masuk-masuk. Kan? Bergantunglah. Bergantung pada keadaan tuan rumah tadi. Pelbagai keadaan. Jadi ada kalanya mungkin saya ada juga sebutkan sebelum, mungkin tuan rumah telefon ke mana-mana lah, gerai ke warung ke kan yang dia ada kontak nombor untuk order sejumlah makanan berdasarkan kepada tamu yang datang. Contohlah kan. Tu kata tadi di pihak tamu sendiri pun kalau boleh seelak-elak sebaik-baiknya cuba elakkan untuk tiba pada waktu tadi. Baik, besar kemungkinan dia tidak menyediakan makanan dan mungkin makanannya ada tapi tidak cukup hanya untuk ahli keluarganya sahaja. Ini menolak adat resam masyarakat Arab pada masa itu yang sengaja datang waktu makan. Saya teringat masa belajar di Mesir, tuan-tuan. Masa belajar di Mesir ni ialah kadang-kadang zaman kan, zaman muda tak. Biasalah di Mesir ni sebab belanja dia murah. Masa saya dulu $100 2.50. Kan. Jadi 30 tahun dulu. Baik, jadi katakan okey kamilah duduk satu rumah ni 4 orang ataupun 5 orang. Kita masak ni ada kalanya lebih, ada kalanya ngam-ngam tengok kepada lauk yang ada dalam freezer. Kan? Jadi kalau ada yang ngam-ngam, nasiblah. Dan yang datang tu siapa? Kawan-kawan kita juga. Kan? Kawan-kawan kita juga. Dan kalau sekali-sekala tidak mengapa, ini kadang-kala banyak kali. Sehingga akan timbullah perasaan yang tak seronok. Time makan, muncul. Time makan, muncul. Time makan, muncul. Betul tak tuan-tuan? Benda-benda sebeginilah kan kita jadi sebab salah. Mungkin dari sudut faktor latar belakang keuangan. Kan jadi parents okey bagi sekian. Maknanya dari sudut belanja bulanan hanya sekian. Sebab tak sama kan latar belakang keluarga tak sama. Namun ada juga orang yang susah. Kan? Tapi bila dia sampai duit selonggok $600, ada sebahagian orang dia mak ayah dia hantar okey dia selonggok. Ayah saya hantar setiap bulan. Kan kami dua beradik. Jadi ada yang setengah ni kawan ni dia hantar selonggok $600. Bila dapat duit kiriman daripada orang tua, joli sakai dulu. Kan saya pun terima juga nikmat daripada member tu. Kan last-last barulah tahu. Kawan dia cerita, dia kata mu tahu tak bahawa sekolah ni dia orang susah, ayah dia toreh getah kan. Jadi daripada situ tu kita pun rasa Allahu akbar, rasa
Rasa tak sampai hati pula, tapi anaknya Joli hidup macam orang kaya. Kan, dengan makan yang agak mewah. Tak tahulah, wallahualam, mungkinlah untuk melampiaskan segala kesusahan apabila semasa berada di Malaysia dahulu. Contohlah kan, bila dah ada duit ni, makanlah yang sedap-sedap sikit, kan, lama dah mengedap, contohlah kan. Kita bergantunglah, wallahualam, dan kita pun tak boleh nak judge. Baik. Jadi bila lepas makan, ini biasalah orang Arab ni, kan, datang sebelum makan, waktu makan, dan terus saja lepak sehingga tiba waktu makan. Contohnya ginilah satu lagi tuan-tuan, kita letak lunch hour ni dalam 12.30. Kan, kita pun pergilah rumah member tu pukul 11 ataupun 11.30. Duduk rumah dia ni, sembang sembang sehingga masuk waktu makan. Kan, ada juga ada lepak sehingga sampai waktu makan. Maka dia akan menyusahkan tuan rumah kerana terpaksa bagi makan pula kepada tetamu. Dan kena ingat, kan, Nabi pesan kena hormat tetamu. Kan, kalau tak ada menu, kena order. Contohlah, sedangkan tetamu tadi itu datang untuk nak menyusahkan si tuan rumah. Justru jika Nabi SAW ada menjemput mana-mana sahabat untuk datang ke rumah, maka mereka dibenarkan untuk masuk. Dan Arab kata wa illa fala. Dan kalau tidak, tak adalah, kan. Tak boleh. Ada situasi yang berbeza. Jadi kalau sahabat ni tuan-tuan ada masalah, kan, Nabi selaku ketua negara, Nabi selaku ketua hakim, Nabi selaku ketua ekonomi, Nabi selaku macam-macam lah yang atas bahu Nabi. Kan? Jadi para sahabat nak jumpa Nabi ni di mana yang terbaik? Sama ada di masjid, kan? Dan kalau ada masalah, okey, bertanya di luar masjid. Kan ada beberapa hadis yang menunjukkan bahawa ada persoalan daripada sahabat, kan, Nabi memberikan respon, kan, dan seumpamanya lah. Jadi artinya respon-respon daripada Nabi, dan juga Nabi mengajarkan ayat Quran, kan, dan sebagainya kepada para sahabat ini di mana sahaja dia berada, tengok kepada suasana yang memerlukan dan lain-lain. Baik. Jadi tegasnya orang mukmin dilarang untuk masuk ke rumah Rasulullah SAW kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, diizinkan masuk. Yang ini clear. Yang kedua ialah duduk di sana sekadar keperluan. Kan, dan kita pun ambil point. Kan? Ambil point, okey, maknanya kita ziarah rumah orang pun berpadalah. Okay, oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, baki ayat tadi, walakin iza du'itum, tapi bila kamu dipanggil, yakni dijemput, fadkhulu, masuk. Kan, fa iza tu'itum, bila kamu dah selesai makan, fantashiru. Fantashiru ni tuan-tuan ingat dalam surah Al-Jumu'ah, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu, kan, di muka bumi. Maknanya keluarlah. Kan, digunakan ayat fantashiru, tak ditulis, tak disebutkan fakhruju. Kan, itu agak kasar. Jadi bertebaranlah kamu, yakni keluarlah kamu daripada rumah Nabi tadi, wala musta'nisina li hadis, tanpa kamu memanjangkan percakapan, tanpa sembang yang panjang. Kan? Baik, Nabi SAW ini, kita baca ayat Quran tadi, Nabi ni seorang pemalu. Jadi bila Nabi ni seorang pemalu, walaupun Nabi ni ketua agama, kan, sahabat bertandang, contohlah kata tak, dia tak tergamak untuk nak suruh keluar ataupun nak suruh balik, nak suruh bersurai. Kan? Jadi Nabi tidak akan berkata apa-apa ataupun bagi clue ke, bagi isyarat ke untuk menghalau tetamu tu balik. Kalau kita agak-agak apa benda kita nak buat, mungkin kita tengok jam. Kan, biasanya gitulah ada, bila tuan rumah tengok jam ni faham-faham lah. Ada juga jenis tak faham-faham. Tak faham-faham tu payah. Kan, tak faham-faham ni nak kata apa lagi tak tahulah. Kan? Sebab dia beza suasana zaman dulu, zaman hari ni, rumah kampung, rumah bandar.
Kan, kalau rumah bandar memang tamu datang kita kena tutup pintu. Kan, tengok waktu juga. Waktu cuaca panas dan sebagainya. Kan? Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak para sahabat yang menjadi tetamu itu kecil hati kalau Nabi suruh mereka balik ataupun mereka beredar. Kan dah tak ada keperluan dah duk buat apa, dah makan dah, kan dah nak sembang, kalau nak sembang kosong tak ada keperluan lah. Samalah juga kadang-kadang kita pergi ke rumah yang berhormat, kan. Ke rumah yang berhormat ni saya ingat tadilah yang saya sebutkan. Jadi orang pergi ke rumah yang berhormat ni ada urusan je, kan. Zaman yang belum ada WhatsApp 30 tahun 40 tahun dulu orang pergi, orang tunggulah, kan. Tunggulah YB balik bila. Kadang-kadang pukul 2 pagi pun ada duk tunggu ni. Allahu Akbar. Punya kesungguhan rakyat jelata untuk berjumpa dengan YB kawasan mereka. Itu kata kalau orang jadi YB memang bukan setakat diri dia, ahli keluarga dia terutama isteri dia kena redha, kan, berlipat kali ganda. Kalau tidak dia akan menjadi cemoohan dan ejekan serta inilah nak kata cacian ke, nak kata maki tu tidaklah akan jadi buah mulut masyarakat bahawa isteri wakil rakyat sekian ni tidak friendly lah, beginilah, kan. Itu payah. Mulut masyarakat. Kita nak kata apa? Kan? Buat baik pun kena tahmah dan apatah lagi buat yang tidak baik. Baik, oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada mereka menerusi ayat yang kita baca tadilah. Wallahu la yastahi minal haq, kan Allah tidak malu kerana benda itu benda yang hak, benda yang betul, kerana benda yang betul. Baik. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam nak bersama dengan ahli keluarga baginda. Selepas ayat ini dibaca, barulah para sahabat tu keluar daripada rumah Nabi. Kan bila Nabi baca ayat ni, jadi sahabat pun faham. Dan lepas daripada tu dah tak ada lagi aktiviti nak cari makan dan juga bertandang, bersembang tanpa ada tujuan ataupun sebab yang munasabah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, bahagian kedua. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa iza tami'tum fantashiru wala musta'nisina li hadis. Dan sampai kepada yang kedua, wa iza sa'altumuhunna mata'a. Kan, kalau kita tengok balik kepada ayat yang kedua ini, kita reverse balik, yang saya tandakan kejap, nanti kita tandakan dengan marker. Okey, yang ini. Wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jadi bila kamu minta sesuatu kepada mereka, mana minta keperluan kepada mereka, yakni pada isteri Nabi itu, fas'aluhunna, mintalah min wara'i hijab, mintalah daripada sebalik tabir. Dan daripada sini, daripada ayat ini, yang itulah yang terkenal dengan ayat hijab ini, kan. Jadi mintalah di sebalik tabir. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, okey, apa makna hijab? Perkataan hijab ini berasal daripada perkataan hajaba, yahjabu hijabun, kan, kata terbitan. Okey, hijabun artinya mendindingi, kan, menghalangi lah kot, menutupi, ada menghalangi ataupun tabir, menabiri. Artinya benda yang diselindungkan, kan, yang diselindungkan, ada dinding, ada penghalang antara bahagian kita kata kanan dan kiri, depan dan belakang. Okey, yang kedua ialah hijab, suatu nama yang diletakkan untuk menghijab ataupun menutup sesuatu. Kan? Itu hijab ialah untuk nak menutup sesuatu. Adapun dari sudut istilah, para ulama ataupun ahli tafsir yang dulu zaman klasik seperti Imam Al-Hafiz Ibn Katsir, kemudian zaman moden Syekh Mustafa Al-Maghari dan sebagainya lah,
kan berbeza pandangan dalam mentafsirkan perkataan hijab yang ada dalam Al-Quran ini. Baik, antaranya seperti Saleh Al-Fauzan, dia kata hijab adalah menutup seluruh tubuh wanita yang wajib ditutup. Kan? Tapak tangan, okey, muka ataupun wajah, kedua telapak tangan dan tempat yang dipakai perhiasan, celak, gelang, kalung dan sebagainya, kan. Jadi wajib ditutup, dan apabila perhiasan tadi itu terlihat, maka akan terlihat pula di tempat di mana perhiasan tadi diletakkan ataupun dipakai. Kan, oleh kerana itu menutup seluruh badan dan menyembunyikan perhiasan amat sangat bermanfaat bagi pergaulan wanita muslimat. Kita tengoklah dari sudut pakaian antara orang Arab yang pakai, orang panggil apa, jalabiah ke, kan. Arab ni mungkin adalah yang moden dengan yang tidak moden, kan. Yang moden tu macam-macam lah. Kemudian yang sebahagian mereka masih lagi berpakaian jalabiah yang color hitam, kan. Tak kira lah Arab daripada mana. Jadi ada nampak tak mereka punya perhiasan? Wallahualam, kita pun tak pernah perhati dekat dah, kan. Jadi mungkin tak nampak lah, kan. Ataupun kalau yang dalam rantai gelang ni, wallahualam, kan. Jadi itulah maknanya wajib ditutup. Untuk apa mereka pakai? Kan, misal kata kalau dalam konteks hari inilah, kalau wanita yang bertudung, okey, ni mereka pakai gelang, kan. Gelang ni. Dan gelang ini takat mana? Bagi gelang ini, kalau okey pakai yang lengan berkancing lah, kata-kata wanita, okey dia pakai baju ataupun jubah ke, baju kurung ke yang lengan berkancing. Kalau tak pun dia pakai stoking lengan, kan. Artinya gelang ni ada di sini, kan. Jadi gelang di sini boleh diterima, kan, keharusannya, asalkan okey dia tidak mendedahkan aurat. Dan apakah tujuan objektif dia pakai gelang tadi, kan. Satu cukuplah tak, bukan style cerita mami jarum, kan, contohlah. Jadi benda-benda macam ni dari sudut uruf kita, uruf kita orang Melayu, okey, berapa banyak gelang yang biasa dipakai oleh wanita. Adakah boleh penuh separuh lengan ataupun sampai siku, ataupun hanya sekadar kan 2-3 ketul sahaja yang boleh diterima sebagai uruf masyarakat Makkah. Yang lebih itu adalah di luar daripada uruf dan hukumnya adalah haram. Baik. Sementara Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir dia kata hijab dinding penghalang yang memisahkan masing-masing daripada yang lain. Maknanya bila dah hijab ni, okey, barang kemah tadi, kan, pakai duduk dalam, bukan pakai duduk luar. Kalau pakai duduk luar untuk nak menunjuk, tak, pakai di luar untuk nak menunjuk, kan. Jadi dan mencegahnya untuk saling berkunjung, dinding ini sebagai pagar ataupun benteng yang dapat menghalang dan memisahkan antara keduanya. Baik. Kemudian Muhammad Ali As-Sabuni, ini juga dah meninggal dalam setahun dua yang lepas lah. Dia kata jilbab, kan, hijab adalah jilbab ataupun cadar. Ini mungkin tuan-tuan tengoklah bagi orang Iran misalnya yang pakai yang cadar, kan. Dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nabi, wahai nabi, kul li azwajika wa banatika, katakanlah kepada azwaj, isteri-isteri kamu, anak-anak perempuan kamu, wanisa ilmu'mini, dan wanita mukmin, yuznina alaihinna min jalabihinna. Maknanya kena, bahasa mudah kita kata, tutup aurat lah, senang. Zalika arna yu'rafna wa la yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahimah. Baik, jadi arahan untuk nak tutup, kan, aurat. Namun perbezaan pandangan tadilah, perbezaan pandangan tentang apakah dia pakai hijab tutup muka ni juga hukumnya wajib. Kebanyakan ulama mengatakannya tidak. Artinya masih lagi berpegang kepada yang asal, iaitu muka dan telapak tangan ini dibolehkan. Kalau tidak, kan, masa solat dan masa tawaf, kan, tutup juga tak, kan. Jadi bermakna muka bukan aurat. Baik, menurut Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quran, hijab adalah al-rida.
yang dikenakan di atas khimar, kerudung. Kan? Sebahagianlah maknanya dari sudut perbezaan pandangan. Artinya dah pakai dah kan khimar ni ataupun kita panggil tudung lah, dia ada satu lapis lagi kan. Yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk yang menyelubungi dan menutupi pakaian wanita. Baik. Penggunaan hijab. Lepas daripada ayat ini diturunkan, maka sahabat-sahabat Nabi tidak boleh melihat isteri-isteri Nabi. Tuan-tuan pasalah, maknanya kalau dari sudut persyaratan tutup aurat pun sama juga kan. Kita pun faham Islam ni turun secara berperingkat, peringkat nak didik. Macam kita belajar tentang solat. Kan kita belajar tentang solat di peringkat awal, nak suruh orang yang tidak biasa perlukan masa, ada stages. Kan secara tadarus, secara berperingkat, peringkat. Mungkin saya ada sebutkan jugalah mungkin cara terpintas lalu, peringkat awal solat ini boleh lagi bergerak-gerak, boleh lagi tegur. Kalau bahasa kita panggil, okey, kenapa kau lambat? Contohlah kan, maknanya di peringkat awal. Boleh lagi kerana itu dalam proses kan, apa kita panggil, proses pembelajaran kan, menuntut kefahaman masyarakat awal Islam pada masa itu. Samalah juga tentang judi dan juga pengalaman Arab kan, secara berperingkat. Jadi begitulah juga dengan sahabat-sahabat Nabi ini. Tak boleh nak tengok pasal apa, dah ada sitar ataupun dah ada hijab tadi. Baik, jika ada apa-apa hal ataupun urusan dengan mereka, mungkin Nabi SAW suruh sahabat ambil barang. Ataupun kalau mereka nak bertanyakan sesuatu kepada isteri Nabi, maka mereka hendaklah melakukannya di sebalik dinding ataupun di belakang hijab. Tak boleh secara direct, kena di sebalik dinding ataupun di sebalik hijab. Ada kalau hari ini kita panggil lansir ataupun tirai lah, kan. Dan atas dasar itulah, kalau dalam konteks masyarakat kita ni, bila nak solat kan, okey, mereka buatlah satu dinding, nak kata hijab tu tidaklah, lebih kurang lah kan, yang tidak permanent kan. Kalau surau tempat saya ni, okey, dia ada lansir, sediakan lansir kan, ini sebagai ruang solat wanita, artinya ada dinding kan, dan huruf kita berbeza kan antara orang Arab dengan orang Melayu. Baik, sebagaimana yang disebutkan tadi, bila ayat ini diturunkan, maka semua rumah Nabi dipasang lansir. Tuan-tuan jangan tanyalah pula lansir jenis panjang mana, tinggi mana, nak dipakai apa kan, pun tidak diceritakan. Artinya poin di sini ialah adanya lansir ataupun tirai yang menjadi penghubung, yang menjadi apa dipanggil dinding ataupun hijab antara luar dan dalam. Kan justru bagi kita tak, tuan-tuan perhati tengok, ingat dululah, rumah orang dulu ada lansir. Saya tak pastilah rumah orang moden hari ini ada lansir ke tidak. Kan? Ada lansir ke tidak? Mungkin setengah tu dia kata buat menyemak je. Kan, setengah tu lansir depan selain indoor tu adalah, tapi antara pintu ni kan lansir tingkap ada. Kan kalau pintu ni ada ke tidak? Pintu bilik. Ada lansir ke tidak? Kan? Jadi sebahagiannya letak lansir sebab apa? Kok-koklah pintu tu terbuka kan. Jadi dalam kalangan ahli keluarga kita sendiri pun, anak-anak ni pun kan terpandang kan, misal kata ke bilik mak ayah dia dan sebaliknya. Jadi bila ada lansir depan pintu, maka mudah-mudahan dia tercover, terjaga kan. Jadi ini dapat mengelakkan pandangan manusia masuk ke dalam. Dan sama juga tuan-tuan tak, bila kita ziarah orang, walaupun suasana dah berbeza kan, kalau dulu okey, rumah tak ada pagar, direct ke tepi pintu kan, ketuk, okey, bagi salam, kita nak duduk di mana, nak duduk berdiri di depan pintu ataupun duduk sebelah kanan ke sebelah kiri, dengan tujuan kan supaya kita tak nampak orang dalam rumah kan, tak nampak orang dalam rumah kan. Hari ini mungkin kita tak akan ketuk dah kerana ada pagar kan, kita dah bincang sekarang sebelum ini. Jadi ada pagar, mungkin ada loceng, artinya tuan rumah dah tahu, dan juga bila sampai dah bagi salam, tak jawab ni cuba telefon, barangkalilah kan tuan rumah tu ada urusan yang lain ataupun telefon tengah cah ke, tertidur ke dan lain-lain lah.
Jadi rumah Nabi menjadi model kepada semua rumah orang mukmin, maka konsep ini ditiru oleh semua rumah. Maka memang eloklah sekiranya rumah kita juga ada lansir dan ada tabir. Kan biasanya sebagai pemisah lah antara ruang tamu bahagian hadapan dengan bahagian dapur kan. Bahagian dapur. Dan saya kira mungkinlah ini anggapan saya lah. Saya kira masyarakat Islam hari ini dah boleh faham lah kan, dan juga praktis pun benda-benda yang sebegini. Maksudnya bila kita bertandang ke rumah kan, kita akan tunggu dulu, tak bagi masuk dulu kan. Kalau anak-anak boleh, tapi bila ada anak bujang, contohlah kata kita orang dewasa dan anak bujang, bila kita pergi ke suatu rumah jiran kita, ke saudara mara kita pun tunggu kan suami dia kan, tuan rumah yang lelaki ni, si ayah ni bagi permission, bagi keizinan untuk nak masuk, bermakna dia telah mendapat green light daripada bahagian dapur dan isteri kan. Pasal apa? Nak pakai tudung dulu dan sebagainya lah kan, bukan soal nak kemah rumah. Maknanya yang penting lah tutup aurat dulu, semua rumah dah ready, barulah kita boleh masuk kan. Mana mungkin pihak orang perempuan tak apalah, dia masuk dulu. Contohlah bagi orang lelaki, eloklah kan bila dah selesai, mungkin kita mengambil masa beberapa minit kan untuk nak standby kat luar, di apa dia panggil, di pos ni kan, untuk kita masuk. Jangan kita pula terburu-buru cepat-cepat nak masuk, kerana barangkali adalah ketidaksediaan di pihak tuan rumah, terutama dalam kalangan muslimat. Dan kita nak pupuk kefahaman dan kesedaran. Mungkin kita bercakap dalam kalangan kita, orang yang berada dalam majlis ilmu dia boleh faham. Orang yang tak ada, yang tidak ada dalam majlis ilmu, wallahualam mungkin tak boleh faham. Sama juga bab makanan. Saya tengok malam tadi, okey, saya pergi restoran, pergi makan. Kan? Pergi makan, dah lewat lah. Kan? Saya pergi makan mi goreng. Jadi tengok depan ni, Allahu Akbar, banyak makanan. Kan? Tak habis. Tak tahulah, mungkin tak kena dengan selera dia ke, apa ke, wallahualam. Maknanya berlaku pembaziran. Kan? Berlakunya pembaziran. Air pun minum separuh. Kan? Ada berapa orang, 4-5 orang juga ni. Kan? Tak apa, dan kita pun tidak boleh nak generalizekan itu adalah sebahagian daripada tabiat manusia. Tak boleh. Cuma melihat kepada antara benda yang sebegini, ini mungkin ramai lagi ikut, ataupun adalah beberapa jenis yang macam ni. Kalau ada jenis-jenis macam ni yang ramai, rosak generasi muda. Pasal apa? Berlakunya pembaziran. Kan? Berlakunya pembaziran. Kan? Baik. Kemudian, okey, sebagai kesimpulan, pensyariatan adab bertamu ke rumah seseorang menjadi suatu perkara yang mulia yang dikemukakan dalam Islam. Oleh itu menjadi kewajipan kepada kita dan juga kepada allazina amanu, orang yang beriman, untuk tahu dan mengamalkan adab-adab tadi. Kan? Dan kita pun maklumlah kan, kita tidak sebut hadis-hadis Nabi SAW ini, yang antara lain ialah 6 perkara lah kan. Hakul muslim ala muslim situn. Hak muslim ke atas muslim yang lain ada 6. Pertama, iza laqitahu fayusallim alaihi, bila bertemu bagi salam. Kita yang datang mendatangi kan, bagi salam kepada orang yang didatangi. Kalau kita masuk, misal kata ada guard, kita yang bagi salam pada pengawal tadi, bukannya dia. Kan? Kalau dia bagi salam, kita jawablah, tapi dari sudut yang afdal dan keutamanya begitu. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Bila dia jemput kita, maka kita kena penuhi jemputannya. Kan, maknanya jemput makan, datang ke rumah ataupun kenduri ke dan sebagainya lah. Yang ketiga, wa iza tansuhaka fansah lahu. Bila dia minta nasihat daripada kamu, fansah lahu, maka berikanlah nasihat kepadanya setakat yang terdaya, termampu dan terbaik boleh kita bantu sahabat kita tadi, orang tadi. Yang keempat ialah wa iza atasha fahamidallah. Dan apabila dia bersin, dia ucapkan alhamdulillah, fashammithu,
dan maka kamu kena doakanlah dia, kan? Dia bersin, acum, alhamdulillah. Kita pun doa ya rahmakallah, lah biasa yang kita gunakanlah, yang kita jawab oh ataupun yahu ke apa istilah yang digunakan oleh sebahagian anak muda kita. Yang kelima ialah wa iza marida fa'udahu, bila sakit maka diziarahinya, dijenguknya. Kemudian wa iza mata fashabhu, dan apabila mati maka hendaklah dia engkaulah menghantar jenazahnya ke kubur. Ini hak sesama muslim ada 6. Dan daripada Abdullah bin Amru, dia kata bahawa Nabi SAW ada menyebutkan, bila salah seorang dalam kalangan kamu dijemput untuk makan, hadirilah, jika suka makanlah. Kan, jika suka makanlah, dan jika tidak suka pada makanan tinggalkanlah. Maknanya tak payah makan tanpa mencela makanan tadi. Dan mungkin ada sebagai menu yang dihidangkan kepada kita, kita tak boleh makan. Kan, bab makan mungkin dengan faktor usia, faktor penyakit, tak boleh nak makan. Ada orang pantang tengok semua sapu, kan, lepas tu mulalah sakit dan sebagainya lah, kan. Jadi kita menganjurkan, kan, makan untuk sihat, tak, bukan makan untuk sakit. Kan, makan untuk sihat bermakna makanlah makanan yang berkhasiat, yang berzat, dan juga berpadalah pada makanan. Kan? Dan daripada Ibn Omar juga, dia kata Nabi SAW, bila salah seorang daripada kamu dijemput oleh saudaranya, kena hadir. Baik, itu adalah walimatul urus. Walimatul urus ataupun apa jua lah. Kan, maknanya menjadi kewajipan kita. Dan hari ini pun tuan-tuan pun maklum, ada yang jauh, ada yang dekat. Tengok kepada kelapangan masa, kan. Mungkin kita rasa tak lapang ataupun ada hal yang lain yang tak dapat dielakkan. Nun jauh di mana? Jauh di Ipoh. Duduk di Semenyih, ada jemputan di Ipoh. Kita menung juga, kan. Ada orang boleh pergi. Ada orang boleh pergi, kan. Berapa 200 km dia boleh pergi. 300 km dia boleh pergi, dia sanggup pergi, kan. Tapi ada orang tak sanggup. Kita bagilah alasan, kan, kalau kita tak dapat nak menghadiri majlis ataupun jemputan tadi, kan, dan doakanlah supaya mereka sana tu diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang keduanya tadi sebagai kesimpulan juga ialah ayat ini menyentuh tentang perihal hijab. Kan, perihal hijab ini maknanya menutup sesuatu sama ada aurat wanita maupun dengan makna tabir atau langsir yang digunakan oleh masyarakat kita hari inilah, kan, sebagai penghalang pandangan kita hanya ke ruang tamu, kan, dan kita pun tidak perlu duduk tengok, kan, apa benda yang ada. Wallahu alam lah, kan, cara kita bertandang, sebab lain orang lain cara, tak. Bila dia pergi rumah orang, dia tengok dia punya apa dia panggil barang benda-benda, ialah setengah orang tu ada benda-benda yang dalam almari kaca ke, kan, apa jualah barang perhiasan, kan, setengah lah, kan. Setengah orang tak kisah. Saya tak pastilah, mungkin ada sebahagian lagi lah, kan, yang arca ke dan pelbagai lagi yang ada menjadi tanda kenangan kepada seseorang bila dia pergi ke suatu tempat dalam ataupun luar negara. Wallahu a'lam, kan, masing-masing punya cara. Dan jika begitu, Nabi SAW ada Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kenapa kita tidak ikut jalan yang telah dilalui oleh mereka yang terdahulu. Dalam konteks kita ni, kita rasa kita ni umat Nabi Muhammad. Tapi dalam bab-bab yang sebegini ni, Allahu Akbar. Kan? Jadi sesiapa yang menentang ajaran wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira.
Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 115, siapa yang menentang ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah terang dah, kan, terang nyata kepadanya akan kebenaran petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi malangnya wayat tabi' ghayra sabilil mu'minin, dia pula ikut jalan lain daripada jalan orang yang beriman. Orang beriman jalan ni yang buat, tapi dia tak nak dia ikut jalan yang lain. Ya kan? Sebab apa? Tak tahu. Kan? Ma apa nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan berikan kepadanya kuasa untuk melakukan kesesatan. Allah izinkan juga sesat, kan, makin jauh daripada jalan kebenaran, dan dia menyangka itulah kebenaran, walhal kita melihat dari sudut neraca syariah itu adalah kebatilan. Kan, dia rasa dia betul, kan? Yang tapi sebenarnya tidak betul, batil. Wa nuslihi jahannam, dan Allah kata lagi, dan pada hari kiamat nanti kami akan masukkannya ke dalam neraka jahannam, wasaat masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kan, itulah seburuk-buruk tempat kembali kepada siapa? Kepada orang yang tidak mahu menuruti, tidak mahu mengikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Bagi kita umat akhir zaman, kita berada hari ini tuan-tuan, dah akhir zaman. Kan, hujung. Macam-macamlah teori konspirasi, kan, yang tersebar sana sini. Yang penting ialah kita usahalah untuk istiqamah setakat mana yang termampu. Dan yang tak mampu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mintalah supaya kita ni diberikan keteguhan, kan, hati, jiwa, semangat, kan, dan sebagainya untuk berada atas landasan kebenaran sebagaimana yang dibawa dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jalan salafus soleh yang dirintis dan ditunjukkan, dilakukan oleh para salafus soleh terdahulu, terutama dalam konteks amal ibadah kita, supaya amal ibadah kita ini daily dan bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contohnya, benda yang simple saja, kan, petang tadi gerhana bulan, kan, gerhana bulan. Daripada pukul 4 lebih ke, kan. Kalau tempat saya tak nampak, tengok dalam media sosial tadi, banyak tempat di Selangor ni hujan. Jadi timbul persoalan, boleh ke nak solat gerhana bulan kalau kita tak nampak tengok bulan tu? Kan? Sedangkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat gerhana baik matahari maupun bulan, nampak gerhana tadi. Kan? Yang ni memang tak nampak. Jadi ada pandangan maknanya bolehkah juga untuk kita melaksanakan solat sunat gerhana bulan tadi. Kan? Jadi benda yang sunat, ada nak buat tak buat pun tidak apa. Tapi alang-alang oleh kerana gerhana ni jarang-jarang berlaku, maka eloklah kita buat, kan, dan masa pun dah berakhir dah, kan, contoh yang tadilah, kan. Jadi benda dah lepas. Kalau tak sempat, okey, tengok bila pula berlaku gerhana, sama ada gerhana matahari maupun gerhana bulan, supaya kita dapat rasa, kan, dan berlaku gerhana, kan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada disebutkan bukan kerana kematian seseorang, bukan kerana musibah seseorang, lahir seseorang, tak, kan, kerana itu adalah takdir atau ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak tertakluk kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya kira sekadar inilah perkongsian kita pada malam ini, dan seperti biasa di hujung rancangan kita ini, kepada muslimin dan muslimat yang nak memberikan ataupun menghulurkan sumbangan infak, duit zakat ke dan sebagainya, bolehlah anda salurkan infak anda tadi, zakat anda tadi itu, sumbangan tadi itu kepada akaun Bank Islam atas nama Akademi Tadabbur Malaysia untuk operasi dan penyelenggaraan program-program keilmuan yang dianjurkan oleh pihak Akademi Tadabbur Malaysia.
Jadi saya kira sekadar itulah kelas kita ataupun pertemuan kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul As. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Nama